A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rezekinya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan juga kita jangan lupa selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda dan juga kepada golongan yang mengikuti baginda sampai hari kiamat insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar? Selamat pagi, salam sejahtera. Kami di AR Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api nerakanya insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa sebelum saya meneruskan FB Live saya saya ingin memperkenalkan diri saya yang belum mengenal diri saya, yang mana baru saja mengikuti FB Live saya ni dan juga iaitu saya Abdul Rahman bin Muhammad Nur. Kami daripada penjagaan AR Tamar yang mana kami merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk Al-Hijaz Mart International Sdn Bhd. Kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, tak kira peringkat umur sama ada tua ataupun sampai bayi pun, di dalam menjaga kesihatan, di dalam nak maintain kesihatan, di dalam untuk memperbaiki kesihatan agar sentiasa sihat insya-Allah, dan juga dapat melakukan amal-amal kebajikan, kebaikan, dan juga dapat beraktiviti bersama keluarga tercinta, dan juga dapat juga membantu orang-orang yang lain di luar sana. Dengan samping itu dapat menambahkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW dan juga rasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kami dapat bantu? Dapat bantu tuan-tuan puan ialah melalui produk kami, iaitu produk kesihatan Pati Ajwa ataupun Pati Kurma Ajwa. Yang mana ini produk yang kita pasarkan produk utama yang kita nak pasarkan. Dan juga apa tindakan yang tuan-tuan perlu lakukan ialah dengan PM kami, DM kami. Sebelum tu ini dia produk dia dalam bentuk botol botol keras. Ini apa produknya, dan juga PM kami, DM kami kalau nak tahu info lanjut berkenaan dengan produk ni. Mudah-mudahan kita akan kongsikanlah infonya insya-Allah, dan mudah-mudahan percuma pula. Okey, baik. Jangan lupa PM kami, DM kami juga, share juga kepada mereka yang di luar sana yang ingin tahu berkenaan dengan Pati Ajwa ni, Kurma Ajwa ni. Dia betul-betul tercair, mudah kita makan berbanding dengan tamak Ajwa yang bentuk yang lembut tu, yang bentuk biji tu. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, tanpa melengahkan masa saya nak kongsikan dekat sini beberapa topik yang saya nak kongsikan seperti biasa. Antaranya ialah tajuk utama, iaitu hari ini saya nak kongsi satu persoalan yang mana tajuk dia penting ke business model tu. Okey, baik, satu. Yang kedua, nanti saya akan kongsikan topik yang kedua, iaitu topik peluang perniagaan bersama AR Tamar, iaitu peluang perniagaan.
Dan yang ketiga, saya nak share juga berkenaan dengan uh, kajian saintifik, masih lagi berkenaan kajian saintifik berkenaan dengan kurma ajwa ni ataupun kurma tu sendiri, apakah yang dapat dibantu. Dan juga yang ketiga ialah COVID-19 bahawa itu peringatan daripada KKM untuk kita semua perlunya kita kena saling ingat mengingati. Kadang-kadang kita lupa kan, terlalu banyak sangat perkara dalam otak kita ni, hal-hal dalam otak kita lupa apa yang KKM pesankan, apa SOP yang telah dipesan sebelum ni. Jadi saya rasa kita ambil peluang untuk kita ingat mengingati antara satu sama lain, insyaAllah. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa berlengahkan masa, saya teruskan perkongsian saya yang pertama, iaitu berkenaan dengan bisnes. Kali ini saya nak bercakap pasal tajuk berkenaan dengan penting ke bisnes moden ni. Okey, baik. Bila bercakap pasal penting bisnes moden ni, timbul persoalan satu kajian mendapati kan 80% punca kegagalan usahawan adalah gagal memilih atau gagal buat bisnes model ni. Ini kajian di luar negara lah. Okay, baik. Bila bercakap di Malaysia pula kita tahu PKS ni perusahaan kecil dan sederhana ataupun SME ni, Small Medium Enterprise ni, dia merupakan golongan usahawan yang penting di Malaysia, yang mana dia merangkumi lebih kurang dalam 99% ataupun 98% bisnes yang ada kat negara ni. Banyak tak banyak 98% lah sekarang kira. Lebih banyak bisnes tu 90% daripada bisnes SME, yang mana secara logik ni menyumbang banyak kepada pendapatan negara lah. Okay, cukai semua tu. Dan juga sebab itu pentingnya kita sebagai usahawan biasa-biasa ni ataupun SME ni atau PKS ni, kita perlu kenal pasti, dan juga kita perlu pilih ataupun kita kena create ataupun kita kena dapatkan bisnes model yang betul. Betul yang macam mana? Betul agak supaya kita tak langgar dinding lah, tak banyak buat silap sebenarnya. Kenapa? Bila kita buat silap ni, dia melibatkan banyak benda, antaranya melibatkan masa, menyebabkan tenaga kita. Tenaga tu mungkin emosi kita dan apa-apanya, dan juga menyebabkan kos juga. Tiga perkara ni. Jadi kita kena pilih, kena pandai pilih bisnes model ni. Dan juga mengikut kajian ataupun penyelidikan yang dijalankan oleh kumpulan M-Bank, analisa pengkaji daripada M-Bank, Berhad dia kata mereka mendapati lebih kurang 80% punca kegagalan usahawan PKS ni di negara ini tidak mempunyai bisnes model yang tepat lah, dan pengurusan dan juga kesinambungan bisnes tu. Maknanya pendek cerita, dia kata 80% daripada bisnes kita, usahawan kita, bila sama ada yang ada bisnes ataupun yang baru nak mula bisnes ataupun yang dah lama bisnes, katanya bila dia punya, kita panggil bisnes model tu tak tepat lah, tak kata boleh menampakkan kita panggil income yang betul untuk SME. Dan juga dia kata daripada 80% tu 70% pula daripadanya gagal, bisnes ni gagal untuk bertahan dalam 3 tahun yang pertama bila mula bisnes ni. Ini untuk yang baru mula berniaga lah. Dan juga kalau kita fikirkan balik, bila bercakap pasal gagal ni, kita rugi masa, kita rugi tenaga, dan juga kita rugi wang ringgit yang banyak kita laburkan untuk kita maintain bisnes tu. Jadi kita kena fikir-fikirkan bisnes model ni penting tak penting. Okay, baik. Bila bercakap bisnes model ni siapa tahu bisnes model? Kalau sesiapa tahu, boleh komen di bawah. InsyaAllah saya akan kita akan sama-sama mendapat ilmu, insyaAllah. Okey, baik. Pada pengalaman saya, pada pembacaan saya, bisnes model ni macam tahu. Bisnes model ni dia macam satu plan besar untuk perniagaan kita lah. Yang mana plan ni dia akan membawa kita kepada keuntungan kita untuk tahun tu. Maksudnya bisnes plan ni kita katakan kita set setahun, untuk setahun tu ataupun untuk 6 bulan ke, macam tu. Jadi apa yang ada kat bisnes plan ni ialah kita antaranya ialah kita kena kenal pasti produk, satu produk kita, kalau kita ada banyak produk lah satu produk kita atau servis kita yang mana yang
untuk kita jual, untuk kita pasarkan di orang ramai di luar sana lah. Dan juga apa ni, uh, di samping tu kita kena bukan saja kita fikir untuk kita nak buat marketing, tapi marketing itu tertarget, maknanya ke sasaran siapa yang kita nak pasarkan ni. Dan juga dalam perjalanan kita nak target sasaran tu, kita kena kira kos yang kita terlibat, sama ada kos offline ke ataupun kos online. Ini semua itu secara basic lah. Dan juga uh, apa, business model ni penting bukan apa tahu di samping untuk perjalanan bisnes kita, di samping itu juga kita boleh menarik pelabur dengan kita kongsikan bisnes model kita, future of the business lah. Dan juga kita boleh tarik akan pekerja-pekerja baru kita, ataupun rakan bisnes kita, partner kita yang baru, yang mana dengan adanya kata orang pelabur pekerja ataupun rakan kongsi ni, dia sebenarnya memberi suntikan semangat baru lah kepada sistem pengurusan kita dan juga staff kita. Alhamdulillah bila ada orang baru dalam organisasi kita, jadi kita beban kerja tu kurang, environment tu jadi lain sikit, situ lah lebih kurang. Dan juga apa ni, melalui business model juga kita sebagai usahawan dapat kita beri fokus yang lebih kepada satu produk tu. Kita boleh apa tu, majukan satu produk tu dulu. Bukan makna produk lain kita ini untuk usahawan yang banyak produk, bukan makna kita kena tinggalkan produk lain, tak. Kita fokuskan ini dulu, kita dapatkan sasaran. Yang lain tu kita jalankan juga, tapi dalam keadaan yang tertentu lah, bajet tertentu. Yang ini kita fokuskan, ini killer market kita, killer produk kita. Dan juga kita tak adalah banyak buang masa tengok banyak benda, satu produk yang dikhususkan. Okay, baik. Bila bercakap pasal model ni, business model ni, dia bila kita dah set tu, contohnya kita kena sentiasa kemaskinikan plan kita tu, perancangan tahunan kita tu. Macam contoh macam ni macam kalau kita kepada yang kita yang terlibat dengan social media, contohnya kita tahu social media tu ialah Facebook, apa ni, Twitter, YouTube, apa ni, Telegram, WhatsApp, dan juga selain itu kan. Jadi bayangkan jika bila kita tak ikut trend semasa, jadi cabaran baru pada kita. Contoh kenapa cakap ni, contohnya macam saya sebut tadi kan, social media kan, sekarang ni dah popular dengan TikTok. Jadi bila kita tak ikut trend tu, jika kita tak sentiasa update perancangan kita tu, jadi ini melibatkan kita akan ketinggalan zaman. Kita punya business plan tu, kita kena ikut trend. Jadi maknanya kita bila cakap social media tadi, maknanya kita sebagai usahawan ataupun kita sebagai dropshipper, kita kena mau tak mau kena buka juga akaun TikTok tadi. Satu app yang baru, yang mana ini dah jadi satu trend. Jadi kita kena follow. Itu pentingnya business model ni sentiasa kena update dan juga ikut keperluan semasa lah, ataupun cabaran-cabaran baru ni. Okay, baik. Contoh lagi lah, macam COVID-19 tahun lepas. COVID-19 ataupun kita panggil PKP 1.0, sekarang ni 3.0 kan. Okay, bayangkan masa mula nak masuk ke PKP 1.0 tu, semua usahawan, tak kira yang maksudnya yang terkesan kebanyakannya yang ada kedai fizikal. Yang tak ada connection dengan rider-rider kat luar, seperti Foodpanda contoh, Grab, Lalamove, Mr. Speedy dan seumpamanya. Jadi bayangkan jika terkena je COVID ni, kita tak update business plan kita, daripada tutup kedai, kita buat online, dan juga kita kerjasama dengan rider-rider sini, pengantar-pengantar ni, kita tutup terus. Itulah pentingnya business plan tadi yang saya cakap. Perlu kita, bila kita setkan perancangan perniagaan kita perlu selari dengan trend sekarang. Kita kena updatekan kita punya trend tu agar tak ketinggalan zaman. Bayangkan kalau kita masih lagi kekal dengan kedai fizikal kita, kejap buka, kejap tutup, tu tak ada orang datang, dah tentu dah tak boleh nak ke sana sini, PKP dah maklum kan. Jadi bayangkan situasi yang kita hadapi. Jadi kita kena sentiasalah update kita punya business plan tu. Dan juga satu cara lagi lah, business plan ni kalau boleh kalau ada yang kita kenal, yang mana orang-orang yang seangkatan dengan kita, atau satu kata mungkin sejenis perniagaan dengan kita,
Kalau dia mau kongsikan lah model yang dia buat dah berjaya, tu lagi mudah sebenarnya. Jadi kita follow je track dia. Apa yang dia buat betul, apa yang dia buat berjaya, dan dengan apa, kita follow je lah. Kita follow dan lepas tu kita gandakan 10 kali, 15 kali macam tu. Apa kita buat. Itu berkenaan yang business plan. Dan juga bila kita model business plan kita ni, kalau kita lebih kita fokus kepada, kita bukan ciplak, kita tiru basi model orang berjaya ni, dia banyak menjimatkan masa, kos dan juga tenaga kita. Dia macam jalan shortcut lah. Okay, baik. Dan juga satu perkara lagi ialah bisnes ni ataupun bisnes model ni, dia macam bisnes secara keseluruhan dia macam pergi perang lah. Ada orang kata bisnes model ni dia macam macam senjata ataupun peluru yang agar kita dapat tembak tepat kepada sasaran pelanggan kita tu. Kalau bisnes model kita tu betul. Dan juga bila bisnes model betul, hala tuju kita tu kita dapat capai dalam jangka masa yang pendek. Satu, kemudian dia macam mana saya cakap tadi, boleh menjimatkan kos, tenaga dan wang lah juga. Itu wang dan masa. Itu dia, penting tak penting lah bisnes model. Kena ada bisnes model tu. Macam mana nak tahu bisnes model tu? Kita kena belajar lah sebenarnya. Kita kena cari mentor atau guru yang boleh kongsikan macam mana bisnes model tu. Apa yang model apa yang kita patut ikut. Itu semua. Okay, baik. Tapi apapun itu, saya bercakap bagi pihak usahawan. Kalau macam dropship ataupun ejen yang mana tim pemasaran kita yang di luar tu, bukan internal team ini di luar macam dropship semua tu, mereka tak perlu risau pasal model ni. Pasal apa? Mereka tak perlu fikir banyak segi dalam perniagaan. Dia hanya pergi fikir kalau macam dropship, dia hanya perlu fikir pemasaran dan jualan je. Itu kebaikan jadi dropship ni. Dia tak perlu, hanya fokus satu benda saja. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja perkongsian ringkas saya lah berkenaan dengan topik utama, iaitu berkenaan dengan apa ni, bisnes model ni penting ke tak penting, perlu ke tak perlu. Sebenarnya perlu perlu untuk ada bisnes model supaya kita nampak perjalanan bisnes kita tu. Okay, baik. Dan bukan itu saja, kena sentiasa update lah supaya kita ikut trend, insyaAllah. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja perkongsian saya untuk topik yang pertama, yang dibuat betul, apa yang kita nak kena elakkan bila kita buat jualan pemasaran secara dropship. Dan apa, akhir sekali, kami akan sediakan reward dalam bentuk macam bonus lah contoh macam bonus dalam bentuk bulanan, dalam bentuk 3 bulan sekali, atau 6 bulan ke 9 bulan ataupun setahun. Ini khas untuk kalau sesiapa di kalangan dropship kami yang berjaya target yang achieve atau berjaya capai target yang kita nak jualan tu, itu kita akan sediakan reward. Okay, baik. Apa pun benda ni takkan berlaku kalau tuan-tuan dan puan-puan di luar sana ataupun sesiapa yang tuan-tuan kenal untuk join dropship kami tak ada sifat rajin dan committed. Yang penting rajin dan committed. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan, anda kata tuan-tuan dan puan-puan berminat ataupun nak tahu ataupun kenal sesiapa yang nak dibantu di luar sana, macam rakan-rakan ke, ahli keluarga sendiri ataupun saudara mara ataupun jiran-jiran tetangga yang terjejas lah mata pancaran mereka, ataupun mereka yang kekurangan perbelanjaan pada waktu kritikal ni Jadi yang ingin bina pendapatan bersama kami, jangan lupa PM kami, DM kami, sertakan nama, email dan juga nombor handphone, dan kami akan bantulah. Kami akan kongsikan info ni percuma, insyaAllah. Okay, baik tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja segmen ataupun topik kedua kami berkenaan dengan peluang perniagaan dropship bersama AR Tamah. Dan saya teruskan kepada topik yang ketiga, iaitu berkenaan dengan kajian saintifik berkenaan dengan tamar ni ataupun kita panggil kurma ni. Dan juga hari ini saya nak kongsikan satu kajian saintifik berkenaan dengan tamar ni atau kurma ni. Ialah pertama, antaranya dia kata kurma ni dia baik untuk fungsi otak, ataupun pendek cerita dia kata kurma ni baik untuk membantu perkembangan otak tu, kesihatan untuk otak tu. Okay, macam mana? Macam ni ceritanya. Satu kajian mendapati kajian makmal lah, dia mendapati bahawa kurma ni dia mempunyai kita panggil potensi terapeutik terhadap
penyakit Alzheimer. Alzheimer ni ialah penyakit lupa lah, senang cerita, yang boleh yang mana boleh menunjukkan simptom seperti Alzheimer ni dia boleh menyebabkan gangguan ingatan kadang yang teruk lah bila kita tak ubat dia, Alzheimer ni. Dan oleh bukan itu saja, dia boleh mengganggu kehidupan individu tu sendiri yang ada Alzheimer ni, ataupun orang keliling juga, akibat sifat dia pelupa sangat lah, dia pelupa sangat. Dan kajian juga kajian makmal mendapati kurma ni dia mempunyai pelindung terhadap dipanggil keradangan lah, ataupun oksidatif stres di otak yang boleh menyebabkan penyakit Alzheimer. Sebelum penyakit Alzheimer dia ada perkara yang boleh mengganggu terjadinya Alzheimer. Jadi kurma ni dia ada nutrisi yang boleh membantu lah. Dan juga antara nutrisi ataupun antioksidan yang ada pada kurma yang boleh membantu peningkatan otak ni, mengelakkan dia terkena Alzheimer ni, iaitu dia ada asid fenolik, dia ada asid furic, dan juga asid safic. Dan juga macam mana dia orang tahu benda ni, bila ada pernah kajian makmal di luar sana, dia buat kajian dekat dengan seekor tikus lah, seekor tikus, dan juga tikus makmal. Jadi dia campurkan makanan tikus tu dengan kurma, dan juga dia mendapati daya ingatan dan juga kemampuan belajar tikus ni. Dia buat testing lebih baik daripada sebelum ni, dan juga tingkah lakunya berbeza berbanding dengan tikus yang tidak diberi makan kurma ni. Dia agak spoil sikit, itulah. Itulah kajian makmal yang dilakukan di luar sana, di luar negara sana, berkenaan dengan kurma. Bayangkan produk ajwa ataupun produk kesihatan kurma ajwa, yang mana kita tahu ajwa tu sendiri adalah merupakan kurma pilihan Nabi Muhammad SAW. Dan ajwa ni banyak kelebihannya, dan juga tuan-tuan boleh search kat luar sana, di Google sana, boleh search kebaikan ajwa ni. Dan yang paling utama kita ingat 2-3 perkara yang kita ingat. Pertama, dalam banyak-banyak kurma ni Allah pilih ajwa untuk makanan utama ataupun snack utama untuk kekasih dia Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Itu kita kena fikir, kenapa ajwa, dan juga kenapa tak kurma lain, dan kenapa ajwa ada dalam hadis, kenapa kurma lain tak ada dalam hadis. Itu semua kita kena fikir kenapalah. Dan juga kenapa kurma tu secara general elok untuk kita amalkan secara harian, sama ada dalam bentuk biji ataupun liquid macam kami ni, cecair ni. Kenapa? Padahal benda-benda ni Allah ada mention, perkataan kurma tu sendiri dalam Quran banyak Allah mention. Jadi kita kena fikirkanlah benda-benda ni, kenapa benda ni penting untuk kesihatan diri kita. Okay, baik tuan-tuan dan puan sekalian, selesai berkenaan topik saya yang ketiga, berkenaan dengan kajian saintifik berkenaan dengan ajwa ataupun saintifik berkenaan dengan kurma ni. Kepada tuan-tuan dan puan yang baru saja mengikuti AB Live saya ni, jangan lupa boleh ulang dengar kemudian. Tadi saya berkongsikan topik pertama berkenaan dengan business model penting ke untuk perniagaan kita. Yang kedua berkenaan peluang perniagaan roadsheet, dan yang baru ni saya berkongsi dengan kajian makmal berkenaan dengan kurma itu sendiri dan ajwa itu sendiri. Okay, baik. Saya teruskan perkongsian saya yang terakhir lah berkenaan dengan COVID ni. Ini merupakan pesanan untuk diri saya, untuk tuan-tuan dan puan sekalian, iaitu semalam saya terbaca dalam satu keratan akhbar daripada sebuah akhbar yang popular. Dia menceritakan tentang, pendek ceritanya dia kata varian COVID-19 Delta ni dia memanglah sangat berbahaya, dan juga dia boleh dia suruh kita berhati-hatilah gelombang ketiga mungkin melanda seluruh dunia. Jadi antara pesanan dalam penulisan akhbar ni, dia kata berhati-hati dengan virus Delta ni. Dia kata janganlah keluar rumah kecuali jika benar-benar diperlukan. Jadi maknanya gunakanlah servis rider-rider kat luar ni. Doakan diorang pun selamat lah rider-rider ni. Diorang kata orang mempertaruhkan nyawa diorang bukan saja di jalan raya, malah COVID-19 juga. Kita doakan keselamatan diorang
rider-rider di luar sana. Dan juga jangan lupa bila nak keluar tu pakai topeng berkembar, topeng kain dan juga topeng perubatan pelitup muka tu. Dan elakkan makan di luar rumah. Jadi duduk dalam rumah. Dan juga kalau boleh jangan biarkan orang luar masuk dalam rumah. Kalau cukup sekadar di pagar rumah je. Bukan kata kita nak sombong kita ni berhati-hati. Kata nak putuskan COVID-19, tapi kita ambil lewa je. Sampai bila takkan putus. Okay, baik. Dan harap kita fahamlah, kita beri faham kepada orang jiran ataupun saudara yang datang rumah tu. Dan juga bukan itu saja, kita pun janganlah pergi ke rumah saudara mara atau rakan tu. Jadi barulah dikatakan nak putus rantaian tu. Kalau tidak, tak jadi apa nanti lagi panjang. Dan itu saja yang saya nak kongsikan pesanan daripada pembacaan saya lah berkenaan dengan khatan akhbar baru ni dengan baris data tu. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa setakat ini sajalah perkongsian saya hari ini berkenaan dengan FB Live saya. Moga-moga kita mendapat sesuatu ilmu, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Terima kasih banyak-banyak yang mengikuti FB Live saya daripada awal hinggalah penghujung ni secara komited dan konsisten. Mudah-mudahan kita mendapat sesuatu ilmu, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, saya akhiri sebelum itu saya ingin berpesan seperti biasa pesanan saya untuk diri saya dan tuan-tuan di luar sana. Jangan lupa kita berdoa, kita bertawakal supaya Allah bantu kita dapat mengharungi ujian ni, musibah ni dan juga dugaan ni bersama-sama. Dan juga kita minta supaya Allah dapat putuskan rantaian ni secepat mungkin supaya kita boleh beraktiviti seperti biasa, sama ada beraktiviti bersama isteri, keluarga, ataupun beraktiviti bersama rakan-rakan di luar sana, ataupun kita pergi kerja macam biasa, insya-Allah. Dan juga jangan lupa kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, cukup sekadar ni. Sebelum tu saya teringat pula, insya-Allah besok, lusa dengan tulat Jumaat, Sabtu dan Ahad, saya akan buat live malam. Seperti biasa saya akan upkan nanti informasi tu yang kita akan buat malam, biasanya pukul 9 malam. Kenapa esok, lusa dan hari Ahad tu saya ada belajar bisnes lagi, untuk kita kata orang, kita ni kena upgrade ilmu kita. Kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Okey, baik, itu saja. Kita jumpa malam besok, insya-Allah, sampai hari Ahad. Saya akhiri ebilah saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul as. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri dengan prinsip perniagaan kami. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Stay safe. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.